A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam Bilal, pengerusi surau Timalan, pengerusi saf kepimpinan surau ad-diniyah, Bapak Ustaz, Bapak Kiai, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini suka saya berkongsi beberapa firman Allah dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita supaya kita menghidupkan malam-malam Ramadan, terutamanya 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan inilah gambaran kepada sifat orang yang soleh, sifat orang yang bertakwa. Mereka ini akan menghidupkan malam-malam dengan melaksanakan berbagai bentuk ibadat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan solatnya, dengan zikir, baca Quran, istighfar, bertaubat, dengan bertadarus, iktikaf di masjid-masjid. Itu di antara benda-benda ataupun cara-cara atau bentuk-bentuk ibadat yang boleh kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan, terutamanya pada 10 yang terakhir. Firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 hingga 18. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman syurga Allah, dan padanya ada mata air yang mengalir. Akhidhina ma atahum rabbuhum, yang mana mereka ini sentiasa mendapat nikmat di sisi Allah. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kerana mereka ini sebelum ini, yakni ketika kehidupan mereka di atas dunia dahulu, qabla dhalika muhsinin, dan mereka ini sifat mereka ketika di atas dunia ialah suka melakukan kebajikan, suka melakukan benda-benda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka ini banyak melakukan benda-benda yang menyebabkan Allah cinta, mereka ini layak untuk menduduki syurga-syurga. Fi jannatin wa uyun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, menggambarkan malam-malam golongan yang bertakwa ini, bagaimanakah mereka mengisi malam-malam mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan adalah mereka ini sedikit daripada malam mereka tidur, dengan arti mereka bangun untuk beribadat, bermunajat, berdoa, bersalawat, beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu malam itu, di akhir malam, di waktu kita bersahur, digunakan perkataan wabil ashar, yakni waktu dini hari,
mereka ini sentiasa beristighfar kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, inilah dia sifat pembawaan, kelakuan ya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini akan mengisi malam-malam mereka dengan berbagai bentuk ibadat. Kemudian tuan-tuan dan puan, bagi mereka kaum muslimat khususnya, ya muslimat kaum ibu khususnya, yang tidak boleh puasa, yang tidak boleh solat, nak iktikaf, ya tidak boleh. Bagaimana mereka ini? Mereka ini masih boleh menghidupkan malam-malam, masih boleh mendapat kelebihan dari 10 terakhir, ya al-ashr al-awakhir min Ramadan, dengan cara mereka ni boleh berzikir, ya mereka ni boleh beristighfar, bersalawat, dan mereka boleh dengar Quran, boleh dengar Quran. Cuma mereka tak boleh solat, tak boleh baca Quran, tak boleh tangguh mushaf, tak boleh iktikaf di masjid. Lain daripada tu mereka boleh buat. Dan jika mereka ini bangun malam juga dengan beristighfar, berzikir, bermunajat, ya bersalawat, kemudian kena diberi anugerah Lailatul Qadr pada malam itu, mereka pun mendapat anugerah yang sama seperti mereka yang boleh solat, yang boleh puasa, yang boleh beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maknanya 10 malam yang terakhir ini memang Allah nak beri kepada kita, dan kita sudah ya diberi kurniaan berada di malam 10 yang terakhir ini. Lalu kita ambil kesempatan ini untuk mengisinya dengan berbagai-bagai bentuk ibadat. Banyakkan berdoa, minta ya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sendiri pun Allah suruh bangun malam. Kalau Nabi pun Allah suruh, ya sebagai sumber kekuatan untuk ya baginda berhadapan dengan musuh-musuh Allah, apatah lagi kita ini. Ya memang amat memerlukan kepada sumber-sumber kekuatan untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah, dengan musuh-musuh kita. Dan musuh kita yang paling hampir ialah nafsu kita, ya syahwat kita, dan juga syaitan yang cuba untuk menjauhkan kita ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menghidupkan malam dengan tahajud dan berbagai-bagai bentuk ibadat, inilah dia sumber kekuatan nak lawan nafsu tu, supaya rajin ia beribadat, ia rajin bersalawat, ia menghampirkan diri kepada Allah taala. Sebagai contoh, kita tengok dia dalam surah Al-Isra, ya surah Al-Isra ayat 79 hingga ayat 80. Wa minal lail, dan sebahagian malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, dan hendaklah kamu bangun bertahajud. Suruhan Allah, perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafilatan lak, sebagai tambahan, sebagai kekuatan, sumber kekuatan tambahan di samping amalan-amalan fardu yang pernah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh Nabi bertahajud, bangun nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, agar kelak Allah membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan kamu bacalah wahai Muhammad. Maknanya di sini tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah ajar ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia di antara doa yang bagus untuk diamalkan bila kita bangun malam. Ya, tengok satu doa yang diajar sendiri oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, bila bangun malam bacalah doa ni. Ya, kalau kita sudah hafal, alhamdulillah. Kalau masih belum lagi, kita bukalah surat Al-Isra ayat 80. Dan bila kita ada kekuatan untuk
ya beribadat di malam hari, jangan tinggal untuk baca doa ni. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini satu ayat sahaja. Apakah makna dia? Dan kamu bacalah wahai Muhammad, Rabbi adkhilni, Tuhanku, masukkanlah aku dalam urusan agama, mudkhala sidqin, cara yang benar, tempat masuk yang benar, wa akhrijni mukhraja sidq, dan cara keluar itu, tempat keluarnya adalah benar. Apa maksud dia? Di antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi minta cara masuk yang benar, iaitulah permulaan ya kita melaksanakan ibadat. Niat itu mestilah lillahi ta'ala. Niat itu tidak ada li benda lain kecuali dalam hati kita lillahi ta'ala. Kemudian niat itu yang benar dan tulus itu berkekalan sampailah kita selesai mengerjakan ibadat tersebut. Daripada mula-mula kita solat, kita bertakbiratul ihram, daripada rumah lagi sebenarnya, kita keluar daripada rumah tu tidak ada li lain kecuali lillah, sampailah kita balik kawan, sampailah kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, niat itu tetap lillahi ta'ala, tak ada benda lain dah. Kita puasa begitu juga, daripada awal Ramadan kita niat puasa, ikhlasnya lillahi ta'ala, sampailah habis Ramadan, niat lillahi ta'ala, tak pernah berubah. Demikian juga amal ibadat kita yang lain. Pergi ke Mekah daripada mula-mula, ya kita ya turun daripada rumah kita nak musafir ke Mekah, melaksanakan haji lillahi ta'ala, sampailah balik sekarang pun, sampai bila-bila pun niat tak pernah berubah. Itu yang diartikan dengan adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Minta ya ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti juga ya kita minta kepada Allah untuk ya kita ini di awal kehidupan kita tidak ada amalan yang kita laksanakan melainkan semuanya adalah taat kepada Allah. Tempat masuk yang benar melainkan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita keluarkan dengan arti hari kematian kita itu juga dengan membawa amal taat yang sama. Beginilah kehidupan kita, ya, dengan ya boleh berada di surau, di masjid, sampailah di akhir, ya di akhir kan kita minta inilah kesudahan hidup kita, menjadi ahli jamaah surau masjid. Kemudian bila mati sekarang, ya lidah kita mudah untuk membaca, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak minta tu mati dalam keadaan beriman. Tadi baru Tuan Pengerusi sebut ada seorang hamba Allah, Bilal. Tengok mati dalam keadaan duk tengah sujud ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah caranya, wa akhrijni mukhraja sidq. Itu di antara maknanya. Maknanya kehidupan kita pada hari ini, kalau di awal umur dia bagus, ya rajin ke masjid, rajin surau, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saat-saat akhir dia dah berubah, tak ada guna. Ya tak ada guna dia. Kita hendak begini keadaan kita taat kepada Allah sampai membawa kepada hari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maknanya Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq. Kemudian waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan Allah, engkau jadikanlah aku di sisimu kekuasaan dan sebagai pembantu, sebagai penolong. Tuan-tuan apa yang dikasih sekalian, kita di atas dunia ini, kalau kita tidak dibantu dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah lama dah habis dah. Tak boleh buat apa. Kita datang masjid, datang surau pada hari ini kerana Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk datang masjid surau. Dan ramai lagi yang tak datang. Walaupun berbuka puasa, mungkin masih lagi sekarang ni
walaupun dah buka puasa, dah masuk isyak, dah berapa jam dah nak pukul 10 dah, mungkin masih lagi duduk di kedai kopi lagi. Mungkin dalam keadaan begitu. Pasal apa? Tidak ada kekuatan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita minta kepada Allah supaya kekuatan ini dikekalkan sampailah hari yang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ini doa yang amat berguna, ya, kerana doa ini memang diajar secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang perlu kita amalkan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi, ya, pada suatu hari, ya, Nabi bertanya, ya, kepada Mu'adz bin Jabal, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah, ya, sebuah hadis hasan sahih. Tanya, Nabi memberi tawaran, ya, kepada Mu'adz bin Jabal, awala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, mahu ke tidak aku tawarkan kepada kamu, aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan, pintu pahala, dengan arti bila buka pintu tu, ya, yang buka itu dia boleh ambil, dia boleh kutip, dia boleh ambil anugerah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak ajar kepada Mu'adz apakah dia pintu kunci dia. Yang pertama Nabi kata ialah as-saum, puasa. Yang kedua was-sadaqah, mengeluarkan sedekah. Dan yang ketiga wa qiyamun fi jawfil lail, ialah bangun malam. Tengok tiga amalan ini di antara amalan-amalan bila kita lakukan, kita sudah buka pintu pahala. Cuma kita kutip saja, kutip untuk bekalan di hari kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia berpuasa, dia ketika itu dia amat rajin untuk melaksanakan ibadat-ibadat. Rajin pergi masjid, pergi surau, datang malam-malam, boleh tunggu lagi. Biasa kalau malam-malam lain pukul 10 ni tak ada dah masjid, duduk rumah depan TV, duduk tengok bola. Itu je kerja dia. Kalau bangun malam pun bukan untuk beribadat, nak tengok English Premier, nak tengok. Tapi di bulan puasa tak ada benda tu. Bangun untuk beribadat, qiyam di masjid, di surau, untuk bersahur, walaupun makan tu, tapi juga berupa ibadat. Kerana hikmat puasa, dia pun rajin buka Quran. Di malam-malam lain ataupun di bulan-bulan lain, di siang harinya jarang nak buka Quran. Bila di bulan puasa, kerana puasa merupakan kunci kepada pintu kebaikan, dia pun rajin beribadat kepada Allah. Begitu juga yang kedua ialah sedekah. Dan sedekah ini diantaranya tukaffirul khati'ah, dia boleh menggugurkan dosa. Dan juga dia boleh, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, tutfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitatis su', boleh memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba, dan juga boleh mencegah seseorang itu dari mati di dalam su'ul khatimah dengan banyak memberi sedekah. Bila manusia, ya, dia boleh melakukan benda-benda amal taat tadi yang boleh memadamkan kemurkaan Allah, kemudian dia selamat dari su'ul khatimah, berjayalah dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qiyamun fi jawfil lail, gambaran kepada kehidupan para nabi dan rasul. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan nabi-nabi yang sebelum ini pun inilah dia peribadi mereka, qiyamun fi jawfil lail. Kalau kita tuan-puan, kita tengok, ya, di dalam beberapa hadis yang lain, ya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah serta Al-Hakim. Inilah pesanan yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam
apabila Nabi mula-mula menjejakkan kaki ke bumi Al-Madinah. Pada masa itu baru lagi tu, Nabi baru berhijrah, nak bina kekuatan. Peringkat awal tu Nabi suruh mula-mula solat di waktu malam. Peringkat pembinaan. Abdullah bin Salam, dia menceritakan bahawa apabila aku mendengar ada manusia bernama Muhammad mengaku sebagai Nabi dan sudah nak masuk sampai ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah, akulah di antara kalangan Yahudinya yang mula-mula nak pergi cari dia. Cerita Abdullah bin Salam. Dia pun pergi cari mana Muhammad. Dia pun tengok daripada jauh. Dia tengok daripada jauh, dia kata, kalaulah begini rupa manusia yang bernama Muhammad dengan susuk tubuhnya, dengan perwatakannya, manusia begini mustahil dia akan berdusta untuk selama-lamanya. Dia tengok belum bercakap lagi dah kenal dah. Beginilah bentuk nabinya. Dia tengok muka dia tahu dah. Kemudian dia pun merapati baginda sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mutiara kata yang mula-mula keluar daripada mulut mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kerana yang menjadi penghuni penduduk Madinah pada masa itu, bukan semua Islam lagi. Ada Yahudi, ada yang masih belum beriman dan sebagainya. Nabi pun menggunakan perkataan ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi pun kata, yang pertama, afshus salam, kamu sebarkan salam, kesejahteraan sesama kamu, keamanan, sebarkan. Wa at'imut ta'am, dan kamu berilah makan. Orang yang kaya bantu orang miskin, beri makan, beri minum, bantu golongan yang kurang berkemampuan. Kemudian wasilul arham, dan kamu hubungkan silaturahim sesama kamu. Dan benda-benda tadi, asas tadi merupakan asas bukan sahaja orang Islam yang perlu lakukan. Orang bukan Islam juga kena buat benda itu untuk membina masyarakat. Kemudian akhir sekali Nabi kata, wasallu, dan kamu bangun bersolat. Wan nasu niyam, dalam keadaan manusia lain sedang tidur, dan hasilnya tadkhulul jannata bisalam, kamu akan memasuki syurga Allah dengan penuh sejahtera. Tengok nasihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tengok membina masyarakat begitu, dan di antaranya terletak kepada kekuatan individu. Di mana kekuatannya, sumbernya jelas qiyamul lail, menghidupkan malam-malam. Barulah jiwa tadi bersih untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang akhir sekali, saya nak kongsi beberapa panduan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana untuk memudahkan kita untuk bangun malam. Yang pertama, kata Imam Ghazali, hendaklah kamu jangan memperbanyakkan makan ketika berbuka itu. Berbuka ketika more ke, mana jangan banyak sangat, sehingga akan menyebabkan kamu rasa amat mengantuk. Khusyuk semua, alhamdulillah. Saya tengok malam ni pun khusyuk semua. Maknanya alhamdulillah. Jangan banyak sangat. Biarlah sederhana, boleh membantu untuk bangun malam. Dan yang kedua, di waktu siang hari, jangan kita terlalu memenatkan diri kita dengan kerja-kerja yang boleh menyebabkan kita rasa amat penat. Bila penat malam, payah nak bangun. Dan yang ketiga, kita jangan tinggal sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah al-qailulah, tidur sedikit. Sedikit tu maksudnya 2 jam ke? Tak sampai 2 jam. Mana setengah jam pun dah okey dah. Sebagai kekuatan, dapat membantu untuk segar di tengah malam. Seperti kita bersahur di malam hari, boleh membantu kita untuk puasa di siang hari. Bila tidur di siang hari, qailulah itu boleh membantu kita untuk bangun di malam hari.
Jadi sunnah qailulah itu jangan ditinggalnya. Kemudian yang pentingnya ialah kita jangan melakukan benda-benda yang menyebabkan kemurkaan Allah. Benda-benda haram jangan dibuat di waktu siang ataupun di awal malam. Bila banyak dosa, kita nak beribadat di waktu malam, tak ada kemanisan, tak ada kelazatan, hati sudah menjadi celaru hati, fikiran pun tak tenang. Bila kita bersolat, kita beribadat kepada Allah, baca Quran, hati tidak tenang, tidak ada manisnya, tak seronok rasa, tak ada khusyuknya. Dan di antaranya juga hati mestilah bersih. Sifat cemburu, sifat iri hati, berdendam, hasad, buruk sangka, prasangka, syakwa sangka, semua tu kena bersih. Barulah kita beribadat seronok, hati pun bersih, hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni duk tengah solat ingat ke pamain yang pukul kepala dia, nak dendam. Tu tak kosong solat dia. Demikian juga dia hendaklah yang lebih penting daripada itu, dia bangun malam bertolak daripada rasa cinta kepada Allah. Ini lebih penting sekali. Rasa cinta untuk bermunajat, berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca Quran, dia berzikir, seperti dia bercakap tu dengan Allah, terbit daripada rasa cinta ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu puan-puan yang boleh ya kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan ya kepada kita semua untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, terutamanya 10 yang terakhir ini, dan mudah-mudahan dengan ikhlas kita dikurniakan oleh Allah Lailatul Qadr. Ya, dan kata tutup guru kita, kalau kita dapat sekali seumur hidup malam ini, maknanya bila kita berjumpa Allah sekarang, tak habis nak makan dah. Ya, betapa hebatnya Lailatul Qadr yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan akhir sekali ialah bersama saya ada sahabat-sahabat saya daripada Kemboja. Mereka ni ustaz-ustaz daripada Kemboja dan mengajar di sekolah, ya sekolah Fardu Ain, Madrasah An-Ni'mah Al-Islamiyah yang diasaskan oleh Sahibus Samah Mufti Kemboja. Dan mereka ni mengharapkan ya ihsan daripada kita untuk membantu mereka. Dan mereka mengajar ni memang tak ada gaji, ya lillahi ta'ala. Jadi mereka mengharapkan kita untuk mengisi tabung dana kelas Fardu Ain. Dan dana ini akan diagih-agihkan kepada ustaz-ustaz di Kemboja. Dan saya insya-Allah akan pergi ke sana pada 19 hari bulan 19 hari bulan 8, maknanya lepas raya tu. Dan kita akan buat majlis dengan ustaz-ustaz di sana. Kita panggil 5-60 orang, kita agihkan bantuan itu beserta dengan alat tulis, buku rampaian, benda-benda yang berkaitan dengan kelengkapan fardu ain. Jadi dengan harapan begitu di bulan ini, memang tak nampak sekarang, kita nampaknya wallet kita semakin kurang nampak, tetapi yakinlah inilah bekalan kita untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih di atas perhatian.